muqaddimah, tamhid, pengenalan. 62. Wa amman nafsu fa asyadduha. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. فأما النفس فأشدها إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقرأ حارها بمرة ويقمعها كالشيطان إذ هي مطية والآلة ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده البعض من العبد من العبادة والإقبال عليها إذ هي مجمولة على ضد الخير كالهوى واتباعها له. Bukan kalhawa, kallahwi. هذا ضد الخير اللهو كاللهو واتباعها له. فاحتاج إذن إلى أن يلزمها بلجام التقوى يتبقى له فلا تنقطع وتنقاد له فلا تطغى فيستعملها في المصالح والمراشد ويمنعها عن المحارم والمفاسد فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك. طيب فتح الله لك وهداك وجعلك من الصالحين. Jadi sebelum pada ni kita membicarakan tentang aqabah yang ketiga yang terpaksa didaki oleh seseorang yang nak jadi ibadat dia itu sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqabah yang pertama dia kena daki aqabatu al-ilmi. Maknanya dia kena menuntut ilmu sehingga dia menguasai ilmu untuk dia beribadat kepada Allah. Sebab ibadat itu adalah samarah daripada ilmu. Tanpa ilmu ibadat itu tak jadi ibadat. Yang keduanya dia kena taubah. Kena mendaki aqabatu taubah. Kalau tak daki aqabatu taubah, dia akan terus kekal sebagai orang yang berdosa. Bila orang yang berdosa, dia akan terhalang daripada at-taufiq, kekuatan untuk nak melakukan ibadat. Jadi ibadat dia tak ada. Kalau diberi kekuatan taufik pun, dia akan terhalang daripada al-qabul. Dengan makna ibadat dia itu tidak diterima. Macam-macam mana pun dia kena daki, dia kena paksa diri dia untuk bertaubat dan untuk berada di maqam taubah supaya dia jadi bersih. Bila dia bersih daripada dosa, maka akan datanglah taufik daripada Allah. Bila datang taufik, dia mampu melaksanakan ibadat dengan erti kata yang sebenar, dan ibadat itu akan mendapat qabul daripada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aqabah yang kedua. Aqabah yang ketiga dinamakan dengan aqabah al-awaiq. Awaiq daripada aiq dengan makna syaril, yang memesongkan dia. Dia kena daki juga ni supaya dia tidak dipesongkan oleh pemesong-pemesong ini. Pemesong ni ada 4. Satunya disebut dulu benda dunia. Dunia tu memesongkan kita. Kerana dunia kita tinggal akhirat. Jadi macam mana kita nak mengatasi dunia? Kayak gini Imam Al-Ghazali akan bagi tahu dengan cara az-zuhdu, dengan cara kita zuhud daripada dunia. Ada zuhud hak wajib, ada zuhud hak sunat. Zuhud hak wajib, waktu tinggal benda yang haram. Tu zuhud yang wajib. Zuhud yang sunat bukan saja hak haram kita tinggal, bahkan hak halal pun kita ambil sebahagian sahaja untuk keperluan hidup kita sahaja, sebagai matiyah, sebagai wasilah untuk kita bawa ke negeri akhirat. Waktu zuhud hak sunat, bukan semua orang.
Orang yang ada sifat tu hanyalah di kalangan kumal minal awliya, makna para wali yang sempurna. Kemudian tu yang kedua, yang pertamanya ad-dunya. Yang keduanya al-khalq, makhluk. Kita nak mari belajar, dia ajak kita pergi pasar. Mana? Lepas tu kita mari masjid sama-sama dengan dia, kita sembahyang kerana dia dahulu. Jadi dia sebenarnya menghalang kita tu. Dia memesongkan kita. Makin ibadat kita tak jadi ibadat kerana dia. Cara dia untuk nak mengelak daripada pemesong yang kedua ni dengan cara at-tafarrud. Makna kita menyendiri. Sama ada dengan hati kita ataupun dengan tubuh badan kita. Nanti Imam Ghazali akan jelaskan secara detail. Ni kita yang ketiga pula ni. Nama dia yang ketiga syaitan tau. Kita sebut ke syaitan? Sebut dah syaitan. Syaitan ni memang kerja dia lah yang mesongkan kita. Kita pun sebut bahasa jenis setan. Mana setan tu memang setan lah. Memang kerja dia untuk nak memesongkan kita. Jadi kita jangan ikut dia. Cara dia kita jangan ikut dia. Kita kerak dia sungguh-sungguh. Kena ingat inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Syaitan dia tak akan restu kepada kita. Syaitan dia akan berusaha untuk masukkan kita dalam api neraka. Dia bersumpah depan Tuhan tu, wa bi'izzatika ya Rabb, dia kata, dengan kemuliaanmu wahai Tuhan, lan abrah ughwi ibadaka madamati arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku tak akan berhenti. Ini sumpah depan Tuhan, bukan depan Pak Ngoh, depan Tuhan. Aku tak akan berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama mana ruhnya berada di dalam jasad. Selama mana kita hidup, dia tetap akan menyesatkan kita. Dia tak pernah putus asa. Bila syaitan tak pernah putus asa, kita jangan putus asa untuk nak kembali kepada Allah. Seandainya kita melakukan kesilapan, komanglah kita, syaitan tak pernah putus asa, kita putus asa. Tak apalah jadi ahli neraka lah. Jangan putus asa. Bila Tuhan bagi umur kepada kita, berarti Allah suruh kita kembali kepada dia. Suruh kita kembali kepada dia dengan cara at-taubah as-sadiqah ataupun at-taubah an-nasuha, taubat yang betul. Ini yang keempat dah ni. Yang keempat, al-awaiq yang menyibukkan kita, yang menghalang kita. Namanya an-nafsu. Ini nafsu. Yang keempat ni namanya nafsu. Nafsu ni apa? Roh kita. Bila dia masuk dalam jasad, dia campur dengan unsur turabi ni, unsur tanah ni, unsur rendah ni, maka dia jadi keruh. Roh itu menjadi keruh, jadi kelabu asap orang panggil. Kalau kelabu asap itulah dia an-nafsu. Dia ada mula orang kata sifat kebinatangan, sifat kesyaitanan, dia berlaku dari situ. Jadi perlu kita bersihkan dia supaya dia kembali kepada sifat dia yang asal, iaitulah mengenal Allah. Roh dia kenal Allah, dia tunduk kepada Allah. Hak ni payah ni. Hak yang keempat ni, Imam Ghazali kata fa amman nafsu, adapun nafsu fa ashadduha, maka yang paling berat daripada empat perkara ni. Fa ashaddu arba'atu awaiq, makna seberat-berat empat perkara yang menghalang kita ni. Nafsu ni tak jadi ni, kalau nak main lebih kurang tak jadi. Dia perlu kepada mujahadah, dia perlu kepada suhbah, dia perlu kepada ilmu, dia perlu kepada zikir, dia perlu kepada riyadhah, baru jadi. Kalau main nak nyadar gitunya, sepak kita, golek kita, dak urut ke puluh halik kita. Sebab apa? Sebab dia tu adalah kita. Kalau syaitan kita boleh kerak, kalau dunia kita boleh tinggal, kalau orang kita boleh tinggal dia. Tapi kalau nafsu kita tak mungkin kita tinggal. Kalau kita kerak nafsu kita, kita mati. Kita tak ada. Sebab nafsu tu adalah kita yang telah dikotori oleh unsur-unsur turabi yang perlu untuk kita bersih. Rahmat dan belas ihsan daripada Allah
dia beri sedikit kekuatan kepada kita yang namanya iradah, untuk kita kembalikan semula keadaan kita yang sempurna. Dia bagi kepada kita akal. Dia utuskan kepada kita Nabi untuk mengembalikan semula nafsu itu menjadi roh. Kita kenal Allah, yang tunduk kepada Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni fa ashadduha, maka yang paling beratnya kita nak mengatasi nafsu ni bukan mudah. Kalau kita duduk dengan orang yang bernafsu, nafsu kita akan menjadi semakin kuat. Kena duduk dengan orang yang telah menguasai nafsu dia, maka kita mudahlah sikit. Bukan mudah banyak, mudahlah sikit untuk kita nak menguasai nafsu. Pelik mata sikit je berengok selalu. An-nafsu katifli, nafsu tu macam ke budak-budak. Intuhmilhu, kalau mulak ke dia, syabba ala hubbir radha, dia akan membesar dalam keadaan menghisap susu. Makna mu akan dikuasai oleh dia. Bila dia nak hisap susu, dia nolong akhir sekali mudah sedap mu beri juga ke dia. Akhir sekali begitu keadaan dia. Tapi wa in taftimhu, kalau mu kerak dia, yang Fatimi, dia akan terkerak. Tapi dia merengek pula. Ini perlu kepada satu kekuatan. Perlu kepada kekuatan untuk kita nak lawan nafsu. Kekuatan ilmunya, kekuatan mujahadahnya, kekuatan suhbah dengan para awliya-nya, kekuatan banyak kita perlu untuk kita nak mengalahkan nafsu kita. Dia kalah dah, tiba-tiba kita lock dia sekejap, gagah pula dia, kita pula kalah. Kena maintain sama. Ini ujian untuk kita. Iz la yumkinuhu, kerana tidak mungkin bagi seseorang tu yang nak merentasi aqabah al-awaiq ini, nak jadi ahli ibadat ini, nak berjalan di atas jalan ibadat, yang nak dapat rahmat dan belas ihsan daripada Tuhan ini, hatta yatajarrud anha, tak mungkin dia berlepas diri daripada nafsu. Sebab nafsu tu adalah dia. Kalau setan tu bukan dia boleh tendang setan tu, boleh lari daripada setan. Nafsu kat mana dia lari, kat situ nafsu dia ada. Wala an yaqharaha, ay la yumkinuhu, tak mungkin dia an yaqharaha, ay an yaghlibaha, tak mungkin dia nak mengalahkan nafsu dia tu, nak suruh nafsu dia tunduk dia selalu. Bimarratin, sekali lawan tak boleh. Secara berterusan ni, kadang-kadang sampai berpuluh-puluh tahun. Tak? Berpuluh-puluh tahun. Lama mana dah kita berhenti daripada tengok cerita keling. Yang ada cerita keling nak tengok pulau. Lama mana dah berhenti tu. Lama mana dah berhenti daripada isap okok. Tengok orang isap okok geletak lalu. Lepas tu padahal lama dah. Nak sampai ke peringkat dia benci tengok rokok. Dia benci tengok cerita keling. Seperti mana dia benci tengok benda-benda yang kotor. Itu memerlukan kepada mujahadah dalam tempoh yang panjang. Sampai ke peringkat sembahyang tahajud bagi dia lebih lazat daripada makan KFC. Bukan suatu benda yang mudah. Sampai ke peringkat dia tengok ngupak tu jadi macam tahi lembu. Tiap kali dia ngupak macam dia telang tahi lembu, belegok. Bukan setakat tahi lembu, tahi ayang muna. Kau ada muna belakang tu. Nak boleh sampai begitu, ya Allah, hadza yahtaj ila al-mujahadah. Ini perlu kepada mujahadah daripada kita, perlu kepada suhbah, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang telah berjaya. Situ kita akan ada kekuatan. Wa yaqma'aha ay wala yumkinuhu an yaqma'aha, tak mampu dia nak qama'a, qahara, ghalaba, benda sama tu makna dia. Tak mungkin kita nak khenyek dia sehingga dia mati, tak mungkin. Dia tetap ada. Cuma dia tunduk kepada kita. Kita nak dia tunduk kepada kita. Kita tunduk kepada Allah, makna dia tunduk kepada Allah. Kita tak nak dia menguasai kita. Bila dia menguasai kita, dia akan bawa kita kepada benda-benda yang buruk yang menjadi asbab kita jatuh dalam api ni. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tu sifat dia suruh kita, suruh banyak kali suruh tu. Ammarah banyak kali suruh. Dia merengek-rengek. Macam budak-budak kan kalau dia ngaruh.
Nak belong dia kata. Kita kata sekarang kita beli no. Kita kata esok kita beli no. Sampai ke peringkat dia gelepar dalam kedai. Akhir sekali kita tak tahu. Bahasa sungguh ni. Kita cekik dia konolong. Kau pusing. Tapi kalau kita kerak sungguh mu nak nangis ah. Daripada hak boleh cekelak pun aku kerak juga. Akhir sekali dia akan tunduk kepada kita. Bila kita bagi peluang kepada dia, naik pula dia. Ini ujian untuk kita. Yang perlu kita kena mujahadah. Siapa dia betul-betul tu tunduk kepada Allah. Pada waktu tu dia pula bantu kita untuk taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah bukan lagi dengan cara paksa, tapi dengan cara bernafsu. Dan dengan cara bernafsu tu apa bekok kaki tu. Semayang dia jadi lazat dah. Dia rasa kemanisan. Ini pentingnya kita didik kita punya nafsu. Kalau tidak kita akan rasa pahit bila beribadat. Pahit sangat-sangat. Zikir 15 minit. Allah rasa macam ke 13 tahun setengah. 15 minit. Zikir, baca Quran setengah jam. Allah berat sangat-sangat. Sedangkan tengok cerita Korea 2 jam setengah selamba je. Nak tengok lagi. Nak duduk dalam majlis ilmu 1 jam, ya Allah. 1 jam sehari je. Dengan hati yang ikhlas untuk dapat ilmu, untuk beramal dengan ilmu tu. Allah. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu sebab nak lawan orang, sebab nak berdebat dengan orang, tu sedap. Sebab tu kena dengan kehendak nafsu. Tapi untuk nak jadi hamba Allah bukan sesuatu yang mudah. Apa? Dia betul. Okey, syaitan seperti syaitan. Syaitan kita boleh kalahkan dia, kita boleh asingkan diri kita daripada dia. Bila hati kita bercahaya molek, tidak masuk dah pada kita. Kalau dia masuk pun tidak boleh nak menguasai kita, tapi tidak pada nafsu. Sebab nafsu dia sebati dengan kita. Bahkan dia adalah kita, iaitulah bahagian dalam kita. Idhiyal matiyatu, kerana dia nafsu itu al-matiyatu, dia adalah kenderaan untuk kita berjalan menuju kepada Tuhan. Kalau tak ada nafsu, kita nak sembahyang ke mana tak ada nafsu? Kita nak ibadat ke mana kalau tak ada nafsu? Mesti kena ada nafsu. Wal alah, dan dia adalah alat perkakas untuk kita guna dalam usaha untuk nak taat kepada Tuhan, untuk nak cari keredaan tu Tuhan. Kalau tak ada nafsu, tak okok kita. Tak ada nafsu nak baca Quran, boleh baca Quran tak? Tak boleh. Jadi kita kena kuatkan nafsu untuk nak baca Quran, bukan kuatkan nafsu untuk tengok cerita keling. Untuk kuatkan nafsu untuk nak ngorak, nafsu yang buruk tidak. Wala matma' aidan fi itu yang pertama. Wala matma' aidan. Wala matma' ay wala tama'. Tidak ada harapan. Tama'a, tidak ada harapan. Ay raja'. Wala matma' aidan, tidak ada harapan juga fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhu al-'abdu min al-ibadah. Makna kita tak boleh nak taruh harapan nafsu kita pada muwafaqatnya. Makna dia setuju ala ma yaqsiduhu al-'abdu, atas apa yang dikehendaki oleh seseorang hamba. Apa dia? Minal ibadah. Nak suruh nafsu kita setuju dengan ibadat tanpa kita didik dia, jangan harap. Kecuali setelah kita didik dia, setelah kita latih dia. Sebelum kita didik, sebelum kita latih, jangan harap dia nak ibadat. Dia tak ambuh. Dah tu dia baca Quran nak nunjuk ke orang, sukalah dia. Tapi baca Quran untuk nak cari redha Tuhan, payah. Kecuali nafsu yang telah didik. Kalau tak didik, walhasilnya balik awal lah kita. Nak didik nafsu, kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak buat jalan. Kena ada tok guru, tak ada tok guru buat jalan.
kena ada mujahadah, kena ada zikir, kena ada beberapa perkara yang menjadi jalan untuk kita sampai ke hadrat tu Tuhan, sehingga nafsu kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal 'alaiha, iqbal dengan makna bersungguh-sungguh, 'alaiha 'alal ibadah. Tak ada jalan. Tak boleh kita nak harap nafsu kita harap tak apalah. Esok nafsu naklah beribadat tu. Esok dia naklah taat kepada Allah tu dah. Bukan cara dia. Nafsu perlu kita kenalah latih dia. Kalau anjing hak liar tu semata-mata kita harap tanpa kita latih, dia tak akan jadi anjing yang terlatih. Bahkan kalau kita pergi kat dia kekeh kita. Kekeh pula kena anjing gila, penyakit hanya kita lepas pada tu. Melainkan setelah kita lah latih dia. Latih dia apa? Itu pun kadang-kadang dalam keadaan latih pun kadang-kadang dia buat tak ingat dia. Dia kekeh juga kita. Begitulah keadaan nafsu kita. Idh hiya majbulatun, kerana dia nafsu tadi majbulatun ay makhluqatun. Dia dicipta ala diddil khair, dalam keadaan berlawanan dengan kebaikan. Nafsu dengan kebaikan dua benda yang saling berlawanan. Bila sebut nafsu tak ada makna baik. Para ulama bila disebut nafsu, maksud dia nafsu ammarah bisu. Nafsu yang masih belum dididik, bukan nafsu mutmainnah ni. Hak ni tak ada makna baik ni. Dia tak akan suka kepada kebaikan. Yang dia suka hanyalah kepada keburukan. Baik ni apa? Apa yang Tuhan kata baik. Ngaji Quran dia suka, iyalah dia ngaji Quran hak yang Tuhan kata tak baik. Hak yang Tuhan kata rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, hak tu yang dia nak. Tapi hak ngaji Quran untuk mendapat pahala daripada Tuhan, untuk mendapat pandangan rahmat, hak tu dia tak suka. Memang nafsu dicipta begitu. Dia dicipta berlawanan dengan kebaikan. Dia dicipta selari dengan kejahatan. Kal hawa, dan itu kal hawa, seperti hawa. Hawa makna kecenderungan buruk nafsu, makna kecenderungan untuk buat sesuatu yang menyalahi syarak. Tapi dalam nuskah lain ni dia tulis kal lahwi, seumpama lahwi. Itu antara orang panggil antara lawan kepada benda-benda yang baik. Lawan kepada kebaikan antaranya al-lahwi. Lahwi ni apa? Berpoya-poya, menghabiskan masa sia-sia. Ini lawan kepada kebaikan. Ini nafsu kita. Wattiba'iha, dan mengikut ia nafsu tadi. Lahu baginya, ai bagi diddul khair. Dia ikut akan benda-benda yang buruk. Ini memang perangai nafsu gini. Kalau ada hak buruk, hak baik, dia nak hak buruk. Kalau ada hak baik dan ada yang terbaik, dia akan nak hak kurang baik. Memang perangai dia gitu. Kalau ada hak buruk, memang dia akan pilih hak buruk. Dia tak akan bawa kita kepada yang terbaik. Tapi dia lawan dengan apa? Dengan akal kita. Akal kita baik buruk, dia nak hak baik. Baik dan yang terbaik, dia akan nak yang terbaik. Hak nak yang terbaik itulah ketika mana bertarung dengan hawa nafsu tadi, dinamakan dengan iradah. Orang yang ada iradah, dia kadang-kadang ada nafsu lagi, main nak tengok cerita keling lagi, semangat lagi, tapi kerana dia nak redha Tuhan, dia tahan diri dia. Dia nak ngupak lagi, tapi kerana dia nak redha Tuhan, dia paksa lidah dia untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak lagi. Waktu ni waktu pertembungan antara hawa dengan iradah. Makna orang tu dia ada iradah dalam hati dia, waktu itulah dia dinama sebagai al-murid. Al-murid siapa? Man yattasifu bil iradah. Orang yang bersifat dengan iradah. Iradah ni apa? Nak benda yang baik, nak taat kepada Allah. Lawan dia hawa. Hawa ni nak buat benda yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita paksa diri kita, paksa memujahadahnya dengan zikirnya dengan, akhir sekali hilang hawa tu. Hilang hawa. Tak ada lagi kecenderungan untuk nak buat sesuatu yang menyalahi Allah,
Yang ada hanyalah keinginan untuk buat sesuatu yang selari dengan perintah Allah. Waktu tu iradah pun tak ada. Bila hawa tak ada, iradah pun tak ada. Yang ada hanyalah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi selari dah. Hak Tuhan suka dia suka, hak Tuhan benci dia benci. Kesan daripada mujahadah, kesan daripada tarbiyah. Waktu itulah dia tidak dinamakan dengan murid lagi, sebab iradahnya dah tak ada dah. Seakan-akan iradahnya bersatu dengan iradah Allah. Bersatu dengan iradah Allah, jangan salah faham. Maksud dia tak akan suka kecuali apa yang Tuhan suka. Dia tak akan benci kecuali apa yang Tuhan benci. Jadi seakan-akan dia tidak ada kehendak dia sendiri. Ada kehendak dia sentiasa selari dengan perintah Allah. Jadi seakan-akan dia tidak ada iradah. Waktu tu dia dipanggil sebagai al-arif billah, orang yang kenal Allah, ataupun al-wasil ila hadratillah, orang yang dah sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di kalangan para auliya, dia punya jiwa dia. Maknanya kalau di peringkat ada iradah itu dipanggil murid. Muridlah yang dimaksudkan dengan al-mutasawwif, orang yang sedang berlatih untuk nak jadi orang sufi. Bila latihan dia tu dia berjaya, dia akan jadi as-sufi, orang yang sufi. Orang sufi ni hati dia selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah suka, dia suka. Allah benci, dia benci. Allah marah, dia marah. Ini baru hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Baik. Mana dah tadi? Idh hiya majbulatun ala diddil khair kal lahwi ataupun kal hawa, ikut andalah, wattiba'iha lahu fahtaja idzan, maka perlulah seseorang itu, seorang nak jadi abid itu, idzan, pada waktu itu. Fahtaja idzan, maka berhajatlah ia idzan kalau begitu, ila an yuljimaha, dia perlu apa? Dia perlu yuljimaha, dia perlu mengekam akan dia, mengekam nafsu tu. Maknanya jangan ikut erat dia. Bilijamit taqwa, dengan kekaman daripada takwa. Itu orang panggil proses mujahadah. Sampai ke peringkat nafsu tu tidak meronta-ronta lagi. Dia tak nak kecuali apa yang Tuhan nak. Dia tak suka kecuali apa yang Tuhan suka. Dia tak benci kecuali apa yang Tuhan benci. Apa sahaja tindakan dia datang daripada melaksanakan perintah tuang dia. Ini baru hamba waktu ni. Ini hamba hak Tuhan sayang ni. Hak tuang dia sayang ni. Bila sampai ke tahap tu, sebutir buah kurma yang dia belanjakan pada jalan Tuhan dah dapat memenuhkan timbangan, alat penimbang amalan dia di akhirat. Bila dia minta sesuatu daripada Tuhan, pasti Tuhan akan bagi. Orang hak tahap ni sampai ke peringkat dia malu nak minta sesuatu daripada Tuhan ni. Bukan orang macam kita. Orang macam kita ni kena minta banyak. Jangan nak belagak. Kita tubuh kecil, nak pakai baju XL tak jadi gitu. Tubuh kecil kena pakai baju XL lah. X tu besar dah, S ataupun SS ataupun SSS, 3 kali S. Jangan belagak. Maknanya kita tengok kita duduk di mana. Jangan kita melangkaui tempat duduk kita. Jangan sok sendiri. Ni kadang-kadang orang beramal sikit rasa jadi wali lalu dah. Astagfirullahalazim. Padahal bukan wali. Wala orang panggil. Campur dengan gila nampak ni. Tapi kan dia tak sedar, tak ada cahaya ilmu, maka dia tertipu dengan diri dia sendiri. Baik. Lijam maknanya kekaman. Kekang kuda ni, kuda Kalau orang letak benda di mulut kuda ni tujuan apa? Untuk nak memandu dia, supaya kuda tu tak ikut nafsu dia. Kalau kita tak kekang tu, kat lagi kuda iwak lari dia ikut dia. Dia tengok hak tina, dia kejar tina. Dia nak naik atas bukit, kita duduk atas dia ni, orang kata mutah wek-wek lah kita ni. Jadi perlu kepada kekaman, sehingga kita boleh pandu dia. Begitu juga nafsu kita kena kekam dia dengan takwa. Takwa apa? Kita paksa je untuk laksanakan perintah Allah, kita paksa je untuk tinggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya
kita tak ikut arah dia. Ini perlukan kepada masa, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada didikan. Bukan setakat baca kitab boleh menguasai nafsu dah. Bukan setakat baca kitab boleh dah. Lalu baca kitab dia boleh CJ je, boleh master, boleh PhD gitu je. Nak lawan nafsu dia kena ada tu, dia kena ikut jalan dia. Para ulama kata tarjun najat walam tasluk masalikahu, kamu harap akan kejayaan tapi kamu tak lalu ikut jalan dia. Innas safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya perahu dia dak jalan atas daratan. Pas cerah dak jalan. Perahu depan tu nak pergi ke Kuala Berang, pas sudah tak dapat. Akhir sekali mati gitu je, kering, tak ada makan, tak ada minum, tinggal kata. Mesti kena ikut jalan dia. Habis itu litabqa lahu, supaya nafsu itu kekal baginya, bagi tuang dia tu, sebagai matiyah, sebagai kenderaan. Kan nafsu tu kita dah nak buang sebab dia kenderaan kita, dia sebagai alat untuk kita taat kepada Tuhan. Mana bila kita kekam dia, dia akan kekal menjadi tunggangan untuk kita. Dia akan kekal menjadi alat untuk kita, sehingga kita boleh naik dia dalam perjalanan menuju kepada Allah. Perjalanan menuju kepada Allah apa? Dalam melatih diri untuk menjadi hamba Allah. Melatih diri untuk jadi hamba Allah apa dia? Melatih diri untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan kata dalam perjalanan menuju kepada Allah nampak Allah duk tunggu cegak gitu, jadi kafir saja. Wala iyyazubillah. Orang tasawuf ni bahasa dia kadang-kadang bahasa orang cerdik. Jadi tak boleh faham selapis, tak boleh faham secara literal. Baik. Fala tanqata, supaya perjalanan dia tu tidak terhenti. Bila dia boleh menguasai nafsu dia, maka nafsu dia akan bawa dia ke hadirat Allah. Sampai satu ketika dia akan berjaya mendapat redha Allah. Itu penting peranan nafsu kita. Islam tak suruh kita kerak nafsu, kita bunuh nafsu dah. Tapi dia suruh kita pandu nafsu. Tengok dia disyariatkan berkahwin. Berkahwin tu sebab ada syahwat kepada orang puang. Bukan dia suruh kerak dah, dia suruh kahwin dengan cara yang betul. Bukan dia suruh couple. Couple tu setan suruh. Nak kita couple dengan orang puang, hak mak dia tak tahu, ayah dia tak tahu, dosa saja-saja. Ada. Kalau hak mak ayah dia tahu, mak ayah dia restu, kita nak buat dia jadi bini, tu boleh tahan kira. Tu pun tak boleh couple lah. Bo nak cakap sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau nak naik motor, Ustaz Azhar kata boleh. Kena mak dia duduk tengah atau ayah dia duduk tengah. Boleh. Maknanya tindakan kita mesti berteraskan kepada perintah Allah. Jangan lock nafsu kita langgar perintah Allah. Itu makna kita kekang dia dengan kekaman takwa. Kita beri pakar. Orang kata lijamut taqwa tadi. Baik. Wa tanqad, dan supaya dia terus tunduk. Tangkak ni dia terus tunduk, dia terus patuh. Kita kata bangun semayang, malam ni dia bangun semayang. Kita kata baca Quran sejuzuk, habis majlis baca Quran sejuzuk, dia baca Quran sejuzuk. Dia ikut kita. Kita kata pergi belajar lah, dia pergi belajar. Dia ikut kita. Dok, pergi belajar lah. Allah, tidur sedap, tidur. Sejuk ni ekor dia ni, sejuk. Ambil selimut tu, selimut kita pun tidur. Babah pula subuh kali lagi. Kerana ikut nafsu. Dia tunduk. Wa tanqada lahu, sehingga dia tunduk kepadanya, kepada tuang dia. Tuang dia siapa? Kita. Tuang kita siapa? Allah. Kita kena tunduk kepada perintah Allah. Nafsu kita kena tunduk kepada kita, dan kita tunduk kepada Allah. Kalau orang panggil hak mantik, maka nafsu itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tanqada lahu, maka dia tunduk kepadanya, kepada tuang dia. Fala tatra, dia tidak melampau. Maka dia tidak buat sesuatu yang menyalahi kehendak tuang dia. Dan kehendak tuang dia tidak menyalahi kehendak tuang kepada tuang dia, iaitulah Allah Subhanahu wa taala.
fayasta'miluha, maka kalau kita boleh kekang dia dengan lijamut taqwa itu, maka dia dapat menggunakan nafsu itu fil masalihi wal marasyid. Masalah dengan marasyid ni sama je maknanya, pada perkara-perkara yang dia perlukan, perkara-perkara yang memberi kebaikan kepada dia, perkara-perkara yang menunjukkan dia sebagai seorang yang waras. Apa dia? Masalah dia, maslahat kita, apa yang kita perlu dalam hidup kita. Kita perlu kepada ibadah, kita perlu kepada ta'ah, kita perlu kepada qurbah minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali nafsu kita akan menjadi kenderaan kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kekuatan di situ. Wa yamna'uha, dan menghalangnya, dan dapat menghalangnya, anil mahaliki wal mafasidi. Mahalik sesuatu yang membinasakan, mafasid sesuatu yang merosakkan. Tidak ada sesuatu yang paling membinasakan kita atas dunia ini selain daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna dia dapat menghalang kita daripada jatuh ke lembah maksiat yang akan berakhir dengan jatuh dalam lembah api neraka. Wal'iyadu billah. Fayakhudhu idzan fayabda'u, maka mulalah dia idzan, pada waktu itu, fi qat'i hadhil aqabah, pada menempuh ataupun mendaki aqabah ini. Bila kita paksa nafsu kita, maka mulalah perjalanan kita untuk nak mendaki aqabah ini. Aqabah apa? Aqabah al-awaiq, penghalang-penghalang kita daripada meneruskan perjalanan untuk beribadat kepada Allah. Wa yasta'inu billah, hendaklah dia minta pertolongan daripada Allah jalla zikruhu ala zalik. Allah Subhanahu wa taala atas itu, atas qat'il aqabah al-awaiq, minta pertolongan daripada Allah, sama ada secara langsung ataupun cari orang-orang yang soleh tolong doa kepada kita supaya kita diberi kekuatan. Sebab apa? Sebab kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu. Apa ni? Doa orang soleh jangan main. Satu kekuatan yang cukup hebat, satu asbab kebaikan yang cukup hebat kepada kita. Walaupun sekadar orang kata guna idea je, jangan main. Imam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mana Khalifah Islam nak hantar tentera Islam untuk buka kota Konstantinopel di Turki sana. Jadi dia nak ikut juga tentera Islam pada waktu tu. Dia dah gerak dah. Jadi orang kata ke dia, Allah Abu Ayyub, dah ayah pergilah, awak tua dah. Awak nak perang ke mana, nak angkat pedang pun dah gerak dah. Dah ayah pergilah nyusuh ke orang je lagi. Abu Ayyub kata ke mana? Tengok. Orang yang dapat tarbiyah daripada Nabi, yang faham agama dengan sempurna. Dia kata walaupun tubuh aku dah gerak, tapi aku boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mu dapat kemenangan bukan kekuatan mu, sebab mu tak ada kuat apa pun. La haula wala quwata illa billah. Banyak mana kita berjaya buat sesuatu kerana doa mak ayah kita. Kadang-kadang kita berasa kita yang belajar, kita yang bersungguh, tapi tu mak ayah kepada kita. Kerana tu Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin, sama ada kita sendiri ataupun daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disyariatkan kita minta orang tolong doa kepada kita. Falamma faragha min qat'iha, maka tatkala selesai, faragha ni selesai, min qat'iha daripada mengeraknya. Qat'iha ni dengan makna mengeraknya, makna apabila berjaya dia mendakinya, mendaki aqabah al-awaiq, perlu kepada mujahadah. Bila sebut mendaki ni perlu kepada tenaga, perlu kita kepada tenaga. Hak tu orang panggil aqabah tu tempat yang tinggi, kena daki. Mana perlu paksa sehinggalah kita sampai ke mana dunia kita tak pandang dah. Kita pandang kepada
akhirat dah. Dunia bagi kita seperti mana yang Nabi kabur lah. Seandainya dunia itu ada nilai di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, maka Allah tak akan bagi minum air kepada orang kafir walaupun seteguk. Mana tak ada nilai langsung, sehingga kita nampak dunia tak ada nilai begitu. Ini jiwa orang yang zuhud. Kalau dia nampak dunia gitu, maka akhirat cukup tinggi dalam hati dia. Sebab antara dunia dengan akhirat ni seumpama timur dengan barat. Kalau kita pergi ke barat, jauhlah kita daripada timur. Kalau kita pergi ke timur, jauhlah kita daripada barat. Jadi orang yang macam ni, ibadat dia memang gila-gila. Jadi ibadat sungguhlah. Orang dah tidak boleh untuk nak menguasai kita. Bila kita beribadat kerana Allah, bukan kerana orang. Orang ajak kita pergi maksiat, kita ambil selipar katuk atas kepala dia. Dia tidak boleh menguasai kita dah. Bila dia ngupak depan kita, kita paling muka. Dia ajak kita ngupak, kita paling sekali kita kata tak baik ngupak. Orang dak ngupak umur tua dah umur ni 50 dah ngupak lagi pada orang. Mana kalau boleh sampai ke tahap tu memang power lah. Memang boleh jadi Power Ranger. Maknanya boleh begitu. Biasanya kita dak gerak tu, dak gerak. Sebab kita dak latih diri. Tapi bila kita latih diri, nilai tak ada singgit pada orang. Bila kita beribadat, tak ada berasa nak tunjuk langsung kepada orang. Sebab kita nampak orang ni abair. Lam yazuq halawatal iman, lam tazuq halawatal iman hatta tara ghairaka kal abair. Mu tak akan rasa kemanisan iman sehinggalah mu tengok orang ni seumpama unta. Ni unta belakang. Bila unta kita nak nunjuk ke unta, nak buat sesuatu kerana unta, bila unta mari kat kita, kita pun tak bismillah dengan unta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Habis lagu kita baca nak nunjuk ke unta. Unta tu tengok kita, unta kata bodoh lah mu ni. Aku mana perlu benda gitu. Sebab apa kita bila beribadat kita nak nunjuk ke orang sehingga kita lupa Tuhan. Sebab orang itu menguasai hati kita. Ini kena latih diri, kena mujahadah, tu nak buang orang daripada hati kita. Tapi jangan berhenti situ. Tengok orang macam ke unta, tengok kita orang. Orang panggil takabur pula. Dan kamu tengok kepada diri kamu pula, kamulah unta hak paling kecil. Dengan makna kita pun unta juga. Kita sama-sama unta. Bila sama-sama unta, unta dia tak akan buat sesuatu untuk unta. Unta dia akan buat sesuatu untuk tuan dia. Kita ada tuan kita. Tuan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nak kita kongsikan sesuatu antara dia dengan yang lain. Sebab selain daripada dia, semuanya adalah makhluk dia, tak layak untuk kita buat sesuatu kebaikan kerana dia. Sebab dia tak mungkin untuk nak bagi apa-apa pahala kepada kita. Baik. Kemudian syaitan. Kita kenal dah syaitan musuh kita. Kenal syaitan musuh kita, kita tak ikut dia. Bisikan dia kita tak ikut. Kita dah pisahkan diri kita daripada syaitan. Dan gangguan syaitan ni tak kuat. Tapi kerana kita lemah, dia jadi kuat pula. Kalau kita gagah, tak kuat dia. Dia diumpamakan orang curi. Orang curi kalau dia tahu dah, tuan rumah tahu, dia akan naik ikut pintu tu, dia tak akan naik lagi ikut pintu tu. Tuan rumah tak perlu buat apa-apa pun. Sekadar tahu je. Cuma dia akan naik ikut pintu lain pula. Itulah juga syaitan. Dia asuk kita buat sesuatu benda, kita tak nak buat, kita tahu benda tu tak molek, dia berhenti. Dia akan asuk hal lain pula. Asuk hal lain pula. Asuk hal lain pula. Kaidas syaitan, tipu daya syaitan dhaifah. Terlalu dhaif lemah. Hak kuatnya apa? Hak nafsu. Hak nafsu ni dak ni. Hak nafsu kalau kita tak mujahadah, kita akan mati dalam keadaan menjadi apa? Menjadi kenderaan kepada nafsu, tunggangan kepada nafsu. Perlu kepada mujahadah. Kalau semua ini kita dah berjaya mengatasinya, maka kita mula nak beribadat. Bila mula nak beribadat, ni dia kata falamma faragha min qat'iha, apabila selesai mengeraknya, selesai mendakinya sampai ke puncak dah, raja'a ila qasdihi, qasdil ibadah, raja'a, maka dia kembali semula
kepada qasad dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak beribadah, fa iza awaridun, tiba-tiba ada awarid. Awarid ni jamak kepada arid. Arid ni yang menghalang, tak boleh nak ibadat lagi. Ada penghalang tak tariduhu, yang menghalang dia daripada apa? Daripada ibadat. Maknanya tak selesa lagi untuk dia buat ibadat. Maka dia kena tempuh pula, kena daki pula, kena atasi pula penghalang-penghalang ni, supaya penghalang-penghalang ni hilang dan tidak lagi menghalang dia untuk meneruskan jalan ibadat. Fatushghiluhu 'anil iqbal 'ala maqsudihi minal ibadah. Makna penghalang-penghalang ni bila dia ada, tushghiluhu, dia akan memalingkan dia. Syaghala yushghilu ni memalingkan dia. Sarafa yasrifu, dia akan memalingkan dia. 'Anil iqbal 'ala maqsudihi, untuk bersungguh-sungguh kepada maksud dia. Maksud dia apa? Minal ibadah. Hak yang dia nak. Apa yang dia nak? Iaitulah beribadah. Penghalang ni dia akan menghalang dia daripada beribadah. Ramai mana orang nak beribadah, mari penghalang ni hilang habis beribadah. Yang dia buat hanyalah maksiat. Ramai mana orang yang nak mari ke masjid untuk solat berjemaah waktu garik contohnya, mari penghalang ni tak sampai sejik dia. Ini penghalang-penghalang yang perlu kita kena atasi. Hak tadi pemesong. Hak tadi dia mesong kita. Nak pergi sejik berumuk sampai kedai kopi. Dia pesong kita. Nak semayang berumuk jadi nunjuk, bukan jadi semayang. Dia pesong kita. Hak ni dia halang kita. Siapa kita nak ibadat pun tak boleh. Tapi kita boleh atasi dia. Bila kita berjaya atasi dia, dia tak lagi menjadi penghalang kepada kita. Wa tasudduhu 'anit tafarruq, yang akan memalingkan dia. Wa tusrifuhu, yang akan memalingkan dia. Wa tushghiluhu 'anit tafarruq, daripada menghabiskan masa ataupun memenuhi masa dia. Lidzalika ay lidzalika, untuk itu maksud dia, iaitulah ibadah. Kama yang bagi, yang seperti mana yang sepatutnya. Kadang-kadang sembahyang juga tapi sembahyang tak juru. Kadang-kadang belajar juga tapi belajar tak juru. Kadang-kadang berzikir juga tapi zikir yang tidak sempurna. Zikir dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab apa? Sebab ada penghalang dan dia tidak berjaya untuk nak mengatasi halangan tersebut. Jadi dia kena bawang, dia kena rempuh. Rempuh maknanya dia kena daki, sehinggalah dia sampai dia ke muncak. Penghalang-penghalang tu dah tak menjadi penghalang kepada dia. Fata'ammal, maka fata'ammala, maka dia memerhati. Ta'ammala ya ta'ammalu ni maknanya memerhati ataupun dengan makna merenung. Fa'idha, maka tiba-tiba dia dapati bila dia merenung, oh ini halang aku, ini halang juga, ini halang juga. Bila dia merenung, tiba-tiba dia dapati hiya arba'atun, penghalang ini ada 4. Ini renungan siapa? Renungan Imam Ghazali. Nampak ni? Kalau nak suruh kita renung sendiri, pas cerah tak jumpa. Imam Ghazali tolong merenung dah kepada kita, buka jalan kepada kita, tinggal kita lakah je. Kalau nak renung sendiri, pas cerah lah ni. Nak boleh tubik khulasah ke ni bukan setahun dua ni. Bukan setahun dua ni. Kitab Minhajul Abidin ni lebih pada PhD lagi ni. Pengalaman berpuluh-puluh tahun dia bubuh di sini. Bukan duk mikir sekejap, ambil buku sekejap tulis. Mikir kejap, ambil buku sekejap tulis. Kan? Kemudian buka Google pula. Oh ada tulis pula. Bukan gitu. Ini pengalaman dia belajar, ditarbiyah oleh tok guru dia, pengalaman dia mujahadah, pengalaman dia riyadhah, pengalaman dia ilmu yang dia dapat, kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas mujahadah, sehinggalah dia boleh buat satu konklusi sebagai jalan untuk dilalui oleh ahli ibadah. Bukan mudah-mudah, bukan mudah-mudah.
Maka dia dapati ada 4 penghalang tu yang perlu kena kita atasi, kalau kita nak jadi ahli ibadat. Dalam konteks ni yang perlu kita kena daki. Maksud perlu kena daki tu perlu guna tenaga, kena korbankan masa, kena korbankan wang ringgit kalau diperlukan. Barulah kita akan dapat. Barulah kita akan berjaya. Bila berjaya, penghalang ini tidak lagi menghalang kita. Macam kita tadilah, bila berjaya, pengganggu itu tidak lagi mengganggu kita. Bila berjaya, maka kita akan berada di maqam taubah. Bila berjaya, kita dapat tahu, kita dapat kenal siapa Tuhan kita, kita dapat tahu apa yang dia suruh, apa yang dilarang, dan kita dapat tahu bagaimana cara nak melaksanakan suruhan dia dan juga meninggalkan larangan dia seperti mana yang dia nak. Kalau kita buat seperti mana yang dia nak, barulah dia akan terima daripada kita. Spek dia letak dah spek tu. Mana kalau kita ikut pada otak kita, pacerah dia tak terima. Kita syok sendiri je. Okey. Al-awwal yang pertama ar-rizqu. Rizki. Yang pertamanya rizki. Rizki ni dia kerana rizki yang mana? Orang kerana rizki dia menipu orang. Dia nak rizki dia menipu orang. Bukan kata nak buat ibadat boleh pahala pula dengan buat maksiat. Ramai mana orang kerana rizki tak mari masjid. Apa tak mari masjid? Allah, kedai tak ada orang jaga. Kerana rizki. Ramai mana orang hak belajar dah kerana dapat tawaran kerja, berori kerja tinggal hanya belajar. Kerana rizki sebagai penghalang utama kita. Bukan suruh kita tinggal rizki dah, tapi suruh kita urus dia supaya dia tidak menghalang kita untuk menjadi ahli ibadah. Ramai mana orang kerana nak dapatkan rizki makan rasuah, buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nipu orang. Orang tanya, buah ni molek ke tak? Oh, molek. Manis ke tak? Manis. Buat balik masam puri. Padahal dia tahu dah sebab dia tukang jual. Sebab apa dia buat gitu? Sebab dia nak duit, dia nak rezeki. Sedangkan kalau hari tu dia tak buat gitu, dia boleh kat RM50 tu. Sebab rezeki tu ada tak ada. Tapi kerana kebodohan dia, gaduh takut tak ada rezeki, maka dia ambil rezeki yang haram. Wal'iyadzubillah. Tutalibuhu an-nafsu bihi. Tutalibuhu menuntut akan dia akan rezeki an-nafsu bihi, oleh nafsu. Wa taqulu, dan dia berkata, la budda li min rizqin, tak dapat tidak aku kena ada rezeki. Ini nafsu kita kata, aku kena ada rezeki, kalau tidak aku nak hidup kan ni. Dah tak ada rezeki yang halal, haram ke haram lah. Dah kayak gini dia, kalau aku dah sibuk dengan ni, aku dak dang nak sembahyang Jumaat. Dak dang ke dak dang lah. Hak ni lebih utama. Kalau terlepas hak ni, payah dah nak dapat orang lain. Tengok. Ini orang panggil hamazatus syaitan, ataupun nama dia waswas syaitan. Akhir sekali kita pun saya nak pergi masjid, tapi kok iyalah, kalau saya pergi kan ada rezeki pula lagi nak makan benda. Saya perlu makan, kalau tak makan mati. Akhir sekali niat untuk menjadi ahli ibadat tu terkubur gitu je. Rezeki pahala. Wa qawamin min rizqin wa qawamin. Qawam dengan makna apa makna qawam? Biasa qawam ni dengan makna kerangka, kekuatan. Kekuatan untuk kita, kekuatan kita lah. Qawam dengan makna kekuatan kita, sehingga kita tidak binasa. Kalau tak ada rezeki, tak ada makanan, tak boleh nak gerak kita. Nah, kita perlu. Waqad tajarradtu minad dunya. Tunggu tengok sini qawam makna apa? Oh, yang tepat ni. Amalan ni mudah sebab ada Ustaz Google. Qawamul insan qamatuhu. Qawam manusia maknanya kerangka dia, kerangka tubuh dia.
Qawam, di sini disebut ma yu'ashu bihi al-mal. Qawamul hayah. Maknanya hartalah yang kita guna untuk keperluan hidup kita. Mana sesuatu yang boleh kita guna untuk keperluan hidup kita, tu qawam. Mana sini? Waqad tajarratu minad dunya. Ini orang panggil hamazati syayatin. Dia timbulkan ketakutan. Sesungguhnya aku telah tajarratu minad dunya, aku telah tanggalkan dunia daripada hati aku. Jadi seakan-akan payah dah aku nak dapat dunia tu. Wa tafarratu aidan anil khalqi, aku telah menyendiri daripada makhluk. Kayak gini Imam Ghazali akan cerita tentang makna tafarruq tu macam mana. Fa min aina yakunu qawami wa rizqi, dari mana aku nak dapat keperluan hidup aku dan daripada rezeki aku. Menyebabkan dia kembali semula. Orang kata kembali semula meletak orang dalam hati dia. Dia kembali semula, orang kata cenderung hati kepada dunia. Dia kembali semula, orang kata dipengaruhi oleh iblis. Dia kembali semula dipengaruhi oleh nafsu dia. Kerana apa? Kerana rezeki. Bagi orang yang Tuhan tak bagi, bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kurniakan rahmat kepada dia, tapi orang yang dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kekuatan kepada dia. Rezeki perlu dicari, tapi tidak sekali-kali rezeki itu menjadi penghalang untuk dia berjalan atas jalan ibadah. Itu yang pertama, rezeki yang menyebabkan kita serabut, yang menghalang kita daripada terus menjadi ahli ibadah, yang menyebabkan kita terpenjara pula dengan penjara nafsu, dengan bisikan dunia, dengan godaan syaitan, dan dengan orang kata al-khalqu, manusia yang merosakkan ibadat kita. Baik. Yang pertama, rezeki. Wasani, yang kedua, al-akhtaru. Akhtar ni kebimbangan ni. Bimbang, takut-takut tak boleh. Bimbang, takut-takut berlaku. Bimbang min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu. Takhafuhu, yang dia takut akan dia. Dia takut benda tu berlaku. Dia takut benda tu berlaku. Kan kalau aku tak layang dia ngupak kayak gini, dia tak bagi projek tu ke aku. Nampak tu? Dia takut tu, takut. Benda yang dia takut berlaku, ataupun kan kalau aku buat gini kan kayak gini kan dia kenakan hukuman ke atas aku. Benda tu tak berlaku lagi. Tapi kebimbangan tu menghalang seseorang daripada terus berjalan pada jalan ibadah. Au tarjuhu, ataupun sesuatu yang dia harap. Dia harap dapat projek. Kebimbangan dia terhadap apa yang dia harapkan tu dia tak dapat, maka dia langgar perintah Tuhan. Jadi balik awal pula dah. Banyak kebimbangan. Kebimbangan ni dua. Satunya kita bimbang benda hak kita nak tak boleh. Yang keduanya kita bimbang benda hak kita tak boleh berlaku. Kebimbangan itu tak berlaku lagi. Bisikan syaitan menyebabkan kita bimbang. Bila kita bimbang, kita langgar perintah tu Tuhan. Sebab kita takut benda hak kita nak kita tak dapat, benda hak kita tampu berlaku pada kita. Ini kebimbangan sebagai penghalang untuk kita jadi ahli ibadah. Lagi Imam Ghazali kata bagaimana nak mengatasikan kebimbangan? Bagaimana nak mengatasi orang panggil masalah rezeki tadi? Wala tadri salahahu au turiduhu, ataupun dia nak sesuatu, takut dia tak dapat. Au takrahu, ataupun dia benci kepada sesuatu, takut ianya berlaku. Wala tadri salahahu fi dhalika wala fasadahu, sedangkan dia masih tak tahu salahahu fi dhalika, kebaikan dia pada perkara tersebut. Hak yang dia bimbang sangat-sangat berlaku tu, boleh jadi benda tu baik untuk dia.
Hak yang dia nak benda tu berlaku tu, boleh jadi benda tu buruk untuk dia. Au fasadahu, ataupun fasadnya, buruknya benda tu tak tahu. Tapi kebimbangan itu menghantui diri dia, sehingga tindakan dia sanggup membelakangi perintah tu. Kerana apa? Kerana kebimbangan. Patutnya tak perlu bimbang, benda akan datang tu kerja Tuhan. Hak kita buat je benda hak Tuhan suruh. Hak jadi guana-guana serah ke Tuhan lah. Kalau boleh nikmat, kita bersyukur. Kalau ditimpa musibah, kita bersabar. Dalam dua-dua keadaan itu, kita menjadi seorang yang baik. Tapi kerana kebimbangan ni, maka dia menghalang untuk kita beribadat kepada Tuhan. Sampai ke peringkat dia menjatuhkan kita dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kerana kita bimbang, kita tak dapat apa yang kita nak, maka kita buat benda yang dilarang oleh Tuhan. Kerana kita bimbang, berlaku benda yang kita tak mampu, maka kita sanggup buat benda yang dilarang oleh Tuhan. Bila buat benda yang dilarang oleh Tuhan, rosak habis akabah-akabah yang pernah kita daki sebelum ni. Akabah taubat jadi rosak, akabah ilmu jadi rosak, ilmu jadi ilmu yang tak manfaat. Syaitan menguasai kita, nafsu menguasai kita, dunia menguasai kita. Habis jahannam habis dah. Ini yang dulu dia kata ni, jalanan ini walaupun dia terang tapi mudah gelecoh. Ramai mana orang yang pergi tengok tak nak pergi dah balik, ataupun pergi tengok nak berjalan, sampai tengah jalan balik pula, pusing belakang pula. Ramai mana yang teruskan perjalanan, akhir sekali gelecoh, jatuh dalam lubang. Nak boleh sampai ke destinasi tidak semudah orang kata-kata tidak. Perlu kepada mujahadah, perlu kepada mendaki Aqabah. Itu Imam Ghazali buat 7 Aqabah ni yang kita kena daki. Hak mula-mulanya kita kena tahu lah Aqabah tu Aqabah benda, dan bagaimana cara untuk kita nak daki. Mana tadi? Fa inna awaqibal umur mubhamah, kerana sesungguhnya kesudahan sesuatu perkara tu mubham, kita tak tahu, tak jelas benda tu. Banyak mana benda hak kita benci, bila dia berlaku baik pula untuk kita. Banyak benda hak kita takut benda tu berlaku, tiba-tiba bila berlaku baik pula untuk kita. Banyak benda hak kita nak berlaku, suka sangat benda tu kita berlaku, sampai ke peringkat kita langgar perintah Tuhan, tiba-tiba benda tu buruk untuk kita. Ini dia kata mubhamah, fayashtaghilu qalbuhu biha, maka hati dia akan sibuk dengannya. Dengan apa? Dengan al-akhtar ini, dengan kebimbangan ini. Kebimbangan ini dia menghalang dia daripada untuk beribadat kepada Allah. Fa innahu rubbama yaqa'u fi fasadin, kerana dia boleh jadi dia jatuh dalam fasad, dalam benda-benda yang buruk, au mahlakah, ataupun sesuatu yang membinasakan dia. Itu yang kedua, penghalang dia, yang namanya al-akhtar, kebimbangan ni. Yang ketiga pula yang menghalang dia, asyadaidu wal masaibu. Syadaid maknanya keadaan yang tidak baik. Syadaid ni orang kata kesusahan. Syadaid kesusahan. Ar-rakha lawan kepada ar-rakha. Ar-rakha ni kesenangan. Syadaid ni susah. Ayah nak cari rezeki, kena kutuk dia orang, kena perambat di tuan rumah. Bagi contohnya ni syadaid, berlaku gempa bumi, aksiden, ini syadaid. Kesusahan hidup. Syadaid ni makna dia kesusahan hidup. Tanaman tak jadi, kena buang kerja, ini syadaid. Wal masaib, dan musibah. Musibah ni perkara buruk yang berlaku kepada kita, aksiden. Orang kata apa dia, kematian, ini masaib. Kadang-kadang kerana syadaid dan masaib ini dia menghentikan usaha kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana orang yang susah
Tak nampak dah di masjid, tak nampak dah majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang sampai ke peringkat dia sanggup langgar perintah Allah, tujuannya untuk nak melepaskan diri daripada kesusahan. Sedangkan kalau dia tak langgar perintah Allah pun, kalau Tuhan takdir dia terlepas pun. Bahkan dia langgar perintah Allah tu menjatuhkan dia dalam musibah yang lain pula. Menjadi sebab dia jatuh dalam syadaid yang lain pula. Tapi kerana akal dia tak waras, dia nampak itulah penyelesaian bagi dia. Tunsabu alaihi min kulli janib, yang berlaku ke atasnya dari setiap penjuru, dari semua penjuru, daripada kanan, kiri, belakang, depan. Berlaku kesusahan, berlaku musibah. La siyaman wa qad intasaba, lebih-lebih lagi setelah dia bangkit. Wa qad intasaba, setelah dia bangkit, li mukhalafati al-khalqi, untuk menyalahi makhluk. Dia mula buang makhluk daripada hati dia. Dan kita bila kita nak jadi ahli ibadat, ini antara benda-benda yang kita jumpa. Orang kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mematangkan kita. Tapi setengah orang yang tak dapat rahmat daripada Tuhan, bila berhadapan dengan musibah ini menghalang perjalanan dia, sehingga dia tak meneruskan perjalanan untuk nak jadi hamba Tuhan. Wa muharabati syaitan, lebih-lebih lagi setelah dia lawan syaitan. Wa madadatin nafsi, dan dia lawan dia punya nafsu. Muharabah dengan madadah ni sama. Muharabah ni memerangi syaitan. Madadah ni dak ikut. Orang kata lawan dengan makna dak ikut. Nafsu nak, dia dak beri. Nafsu tak mampu, dia paksa. Itu makna madadah an-nafsi. Fakan min ghussatin yatajarra'uha, berapa banyak min khussatin, khussah ay mararah, maknanya sesuatu yang pahit, yatajarra'uha, yang terpaksa dia telan. Dia kena telan, barulah dia boleh berjalan. Kalau dia tak telan, berhentilah situ. Wa kam shiddatin tastaqbiluhu, berapa banyak kesusahan yang terpaksa dia kena tempuh. Wa kam hammin wa hazanin ya'tariduhu, berapa banyak hammin dan hazanin. Hammin dengan hazanin ni maknanya sedih, kesedihan, sedih belaka ni. Ya'tariduhu, yang menghalang dia daripada terus beribadat. Cuma beza antara hammin dengan hazanin ni, sedih belaka ni. Cuma hazanin sedih pada perkara yang telah lepas. Perkara yang telah lalu, aksiden tadi kita pun sedih, duit kita hilang sedih. Hammin pula sedih juga, serabut orang panggil. Dalam bahasa Terengganu ni orang panggil serabut. Serabut ni benda hak tak berlaku lagi. Takut piti kita, takut kita tak boleh benda tu, kita tak boleh benda ni, takut piti kita orang curi dan sebagainya. Takut kepada gagal dalam peperiksaan tu hamun. Takut gagal pada peperiksaan, siapa dia tension tak baca, gagal sungguh ti. Nampak tak? Kalau dia orang cerdik, lulu ke tak lulu bukan kerja aku. Kerja aku baca. Tak boleh banyak sikit, daripada badak baik kuda. Kebetulan badak tu baik, alhamdulillah boleh jawab mana-mana ada. Nah, tapi orang duk fikir hok jauh ni, payah dak lulu dah aku, pergi balik lagi mak aku marah pula Allah. Akhir sekali duk dengar orang lain duk study belaka. Memang gagal sungguh. Pada ini tipu daya iblis alaihi laknatullah. Baik. Begitu juga. Maknanya dia kata fakam min wa kam min hammin, berapa banyak kesedihan, serabut, wa hazanin, kesedihan, ya'tariduhu, yang menghalang dia, wa kam musibatin tatalaqahu, berapa banyak musibah, perkara-perkara buruk yang berlaku kepada dia. Kadang-kadang perkara buruk yang berlaku kepada kita tu sebenarnya dia baik pada kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Hak kita benci tu berlaku tu, kadang-kadang dia baik untuk kita. Selama mana kita jadi hamba Allah. Bila kita jadi hamba Allah, apa saja yang menimpa kita ialah baik untuk kita. Kalau kita ditimpa musibah, kita bersabar, baik untuk kita.
tinggi darjat kita, diampun dosa-dosa kita. Kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur, tinggi darjat kita, diampun dosa-dosa kita. Al-mu'min, orang mukmin, dalam apa saja situasi dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi jangan takut, jangan bimbang sampai ke peringkat kita langgar perintah Tuhan. Ni. Jadi ini asyadaid dengan masaib banyak berlaku, dia menghalang seseorang daripada terus berjalan menuju kepada Allah. Kita kena daki jap ni, kita kena atasi jap ni. Supaya dia tidak lagi menjadi penghalang kepada kita. Nak hadapi dia ni perlu kepada kesungguhan, perlu kepada mujahadah. Jadi kerana itulah ditakbirkan dengan mendaki Aqabah. Payah ni, bukan kata benda mudah ni. Yang keempat pula anwa'ul qada'i, jenis-jenis ketentuan Allah, apa yang berlaku kepada kita. Kadang-kadang tak suka-suka berlaku gitu pada kita. Akhir sekali kita mula jadi bahan lara. Apa ni? Kita mula lari daripada tempat yang sepatutnya kita ada. Anwa'il qada' min Allah, pelbagai jenis qada' daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berhadapan dengan qada' yang baik, qada' yang manis menyebabkan dia berhenti daripada jadi ahli ibadat. Ada orang kerana ketentuan yang buruk menyebabkan dia terhenti daripada ahli ibadat. Imam Ghazali nak ajar kita, nak guana kita nak faham tentang apa yang berlaku kepada kita supaya dia tidak menjadi penghalang untuk kita menjadi ahli ibadat, supaya dia menjadi penggerak pula, motivasi pula kepada kita untuk kita menambahkan lagi usaha kita untuk nak jadi ahli ibadat. Jadi perkara ni perlu diatasi. Pertamanya al-akhtar, kebimbangan. Bimbang apa? Bimbang hak kita nak, kita tak dapat. Bimbang hak kita tak ampuh, ianya berlaku. Ni kebimbangan ni kita kena atasi dia. Guana cara kita nak atasi dia kat gimana tak lihat kakak. Yang keduanya musibah yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa kita, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena hadapi dia. Yang ketiganya, yang pertama tadi rezeki. Urusan rezeki. Yang keduanya kebimbangan. Yang ketiganya syadaid dan juga masaib. Yang keempatnya anwa'ul qada'. Orang kata qada' yang pelbagai yang menimpa kepada kita. Ada orang kata apa yang berlaku itu sesuatu yang baik. Ada kalanya menghalang seseorang daripada menjadi ahli ibadat. Ada yang berlaku tu sesuatu yang baik juga menghalang seseorang menjadi ahli ibadat. Kecuali orang yang dapat rahmat daripada Allah. Orang yang dapat penjagaan daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi di kalangan orang yang mendapat rahmat, orang yang mendapat penjagaan daripada Allah. Orang yang berada di dalam pandangan rahmat dan belah ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti situ lah. Kita berhenti dekat warabi' dan yang keempat berhenti situ. Dah lama dah, 2 muka surat lagi kita akan masuk kepada aqabatu al-ula. Aqabah yang pertama iaitu aqabah ilmu. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca doa khitam bersama-sama dengan saya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا
مع آل قطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى عقيد عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله والصحب عداد طش السعب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة